Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So hari ini kita akan membincangkan mengenai perbezaan kategori solo kreatif dengan seni tari silat sekolah-sekolah menengah. Okey, sekolah-sekolah di Malaysia. Okey. Seperti yang anda dapat lihat semasa pertandingan di sekolah, kenapa berbeza dengan pertandingan di peringkat kebangsaan di bawah pusaka dan juga di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, kali ini kita cuba lihat bagi kategori yang pertama, iaitu solo kreatif dan seni tari sekolah-sekolah Malaysia. Okey, kita lihat daripada sudut pakaian. Okay, solo kreatif, pakaian silat lengkap, kemudian ada tanjak, bengkung dan samping seperti mana yang anda dapat lihat dalam gambar yang tertera. Kemudian manakala seni tari silat, sekolah-sekolah Malaysia, pakaian silat lengkap, tanjak, bengkung, samping dan wajib ada baju layang. Di situ ada perbezaan sedikit daripada segi pakaian. Kemudian kita pergi kepada peragaan, semasa pertandingan. So solo kreatif, masa peragaan adalah sama, 3 minit. Seni tari silat sekolah-sekolah Malaysia 3 minit juga. Tetapi solo kreatif 1 minit setengah saat, 1 minit 30 saat. Seni akan melakukan pesilat akan melakukan seni tangan kosong termasuk gerakan dan tari silat yang mantap. Kemudian 1 minit 31 hingga ke 3 minit peragaan menggunakan senjata Nusantara seperti yang anda dapat lihat dalam slide ini, iaitu ada radik, belati, sewar, lading, sikin, rencong, ada golok atau dagger, ada trisula, ada kerambit, ada kipas, ada kujang, parang panjang, celurit, keris dan pecut. Tongkat panjang, rotan panjang pun boleh digunakan pakai. Manakala seni tari silat di sekolah-sekolah Malaysia hanya peragaan 3 minit sahaja dan seni tari silat sahaja, tidak ada pergerakan yang banyak. Dimulai dengan tari sembah perguruan iaitu 10 hingga 16 saat. Kemudian perlu mengundur 3 langkah ke belakang. Kemudian dimulakan dengan tari silat, diakhiri dengan tari sembah penutup. Itu untuk peragaan solo kreatif dan seni tari. Di sini sudah berbeza dia punya cara kita memperagakan seni tari silat dan juga solo kreatif. Yang kedua, kita lihat bagi seni tari, bagi solo kreatif, ini kenapa dia boleh guna senjata? Ada pula pemeriksaan senjata. Kena periksa dulu senjata. Sekretariat pertandingan akan membuat pengumuman sekurang-kurangnya 30 minit sebelum permulaan acara pertandingan artistik untuk pemeriksaan senjata. Pesaing atau pegawai, pengurus pasukan atau jurulatih dikehendaki membawa senjata yang akan digunakan untuk pertandingan ke stesen pemeriksaan. Senjata untuk diperiksa dengan teliti oleh pegawai teknikal yang bertugas. Senjata yang telah disahkan oleh pegawai teknikal yang bertugas akan dikuarantin dan senjata dibenarkan untuk dikumpulkan sejurus sebelum pesaing memasuki arena untuk gilirannya, sejurus selepas nama mereka diumumkan. Berbeza dengan solo kreatif, seni tari silat sekolah Malaysia. Anda duduk dan dipanggil, tetapi untuk solo kreatif, senjata perlu diserahkan, disemak terlebih dahulu, cek terlebih dahulu apa yang patut dicek. Kemudian kita lihat kriteria penilaian senjata wajib. Lihat kat sini, biasanya kita sekolah-sekolah kita panggil junior senior lah. Tengok senior junior. Kita lihat ada pre-teen dan pre-junior. Tengok bagaimana senjata dia. Kalau senjata biasanya kalau golok ataupun parang, kita panggil, kita tengok kepanjangan dia 20 cm hingga 30 cm. Kalau untuk junior dengan senior 30 cm hingga 40 cm. Ini semua perlu diukur, lebih tidak boleh. Lebih daripada 40 cm tak boleh. Kemudian ada toya, 100 cm. Toya ni lebih kurang tongkat, 100 hingga 150 cm. Manakala untuk yang junior dan senior 150 hingga 180 cm. Perlu dicek terlebih dahulu, perlu disemak terlebih dahulu sebelum boleh digunakan pakai untuk pertandingan solo kreatif.
Tetapi untuk seni tari sekolah menengah tidak ada senjata langsung, malah pergerakan pun kurang, hanya seni tari sahaja yang dipertontonkan. Okey, kita lihat kriteria penilaian. Okey, kriteria penilaian bagi solo kreatif, kalau anda lihat dalam slide ini, okey, dalam nilai prestasi satu pasukan, juri akan menilai prestasi berdasarkan perkara yang berikut. Yang pertama, teknik serangan pertahanan, kualiti teknik, kekayaan teknik, kemahiran dan kreativiti, logik dalam teknik pelaksanaan. Okey, kalau tengok kat sini ada banyak kriteria dia. Kemudian ada ketegasan, okey, keharmonian atlet, kemahiran senjata, menggunakan senjata. Kemudian ada tenaga dan juga stamina yang ada. Kalau misal kata tak ada stamina, dia semakin jatuhlah dia punya markah dia. Kemudian ada jiwa kat situ. Perlu ada jiwa dalam setiap pergerakan dia. Kemudian ungkapan pergerakan ini dinilai daripada bunyi gong pertama sehingga pergerakan terakhir, seperti yang dinyatakan dalam bentuk sinopsis. Okey, perlu mengemukakan borang yang jelas dan lengkap sebelum permulaan. Apa itu borang sinopsis? Borang sinopsis ni bagi tahu ada senjata jatuh tak, berapa kali senjata kita jatuh. Okey, contoh kat sini, solo kreatif. Prestasi, okey, prestasi melebihi 10 oleh 10 meter. Okey, maksudnya kat sini pelaksanaannya dilakukan dalam matras 10 kali 10. Kemudian penurunan senjata tidak memenuhi sinopsis, akan ditolak markah dia. Okey, contoh terjatuh senjata, kita cakap ada 5 kali jatuhan senjata tetapi jatuh 6 kali, maka markah akan ditolak berdasarkan kejatuhan senjata. Boleh jatuh senjata, okey, tapi mesti diberitahu. Okey, kemudian senjata jatuh dari arena manakala pasukan masih diperlukan untuk menggunakannya. Okey, maksudnya kat sini kita jatuh senjata tapi kita perlukan lagi senjata tu. Okey, ini perbezaan dia. Kemudian tengok pula seni tari silat, bagaimana penilaian dia. Yang pertama wiraga, yang kedua wirama, yang ketiga wirasa. Wiraga, apa dia wiraga? Adalah penampilan gerakan di atas panggung, okey, di atas matras tadi itu. Wiraga meliputi bagaimana pemain itu menggerakkan tangannya, kakinya, wajahnya dan lain-lain. Okey, tengok yang pertama. Dalam wiraga ada 4 benda lagi yang kita tengok, iaitu gerak imajinatif, iaitu gerak yang ditampilkan oleh pemain langsung dari imajinasi atau pemikirannya, yang pertama. Yang kedua, gerak murni, gerakan yang hanya memperindah tari tanpa mengandung makna. Okey. Yang ketiga, gerak maknawi, iaitu gerakan mengandung makna dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Okey, ini kayak tumbuk, tendang, kena kunci. Okey, yang keempat, gerak imitatif, iaitu gerakan peniruan dari alam, seperti gerak haiwan dan gerak tumbuhan. Biasanya kalau kita lihat sekolah-sekolah famous dengan jalan itik, famous dengan harimau, famous dengan burung. Okey, ini biasalah. Okey, kemudian bagi wirama, apa itu wirama? Adalah gerakan yang dilakukan penari yang mengikut irama yang menciptakan keharmonisan, keharmonian dan keserasian gerak. Okey. Nak tengok antara gerak tari dengan muzik biasanya. Okey, manakala wirasa, okey, adalah gerakan penghayatan yang diekspresikan melalui gerak wajah. Wirasa dapat berubah berupa bagaimana wajah dalam mengamalkan gerak, baik gerakan maknawi ataupun gerak murni. Okey, kat sini kita tengok wirasa ni lebih kepada kita menonjolkan perasaan kita semasa kita melaksanakan gerakan-gerakan yang ada. Okey, selepas ni kita akan lihat contoh solo kreatif dan juga seni tari silat. Okey, apa perbezaan antara dua-duanya? Kita lihat dalam video yang akan dipertunjukkan selepas ini.
Okey, setakat ini saja perbezaan yang dapat saya rungkaikan antara kategori solo kreatif dengan seni tari sekolah-sekolah Malaysia. Sekiranya ada kesalahan dalam video saya, boleh komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.